Selamat pagi, hari ini Isnin 4 Mei 2020. Tajuk bab 9 garis lurus dengan subtopik penyelesaian masalah garis lurus. Objektif yang kita nak capai hari ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Dan kriteria kejayaannya ialah mengaplikasikan konsep kecerunan, pintasan Y, dan pembentukan persamaan garis lurus semasa menyelesaikan masalah. Baiklah, kita tengok contoh yang pertama. Rajah di sebelah menunjukkan segi empat PQRS diberi kecurunan S ke R. S ke R ialah yang ini. 1/2 S ke R 1/2 pintasan Y garis lurus PS ialah negatif 4. Okey, sekarang kita tentukan nilai H. Soalan 1, tentukan nilai H. Tetapi kita tengok dahulu perkataan segi 4 selari PQRS menunjukkan P ke Q akan selari dengan S ke R. Okey, dan yang garis pasangan yang kedua pula S ke P akan selari pula dengan R ke Q. Okey, kita tengok pasangan anak panahnya. Ini ialah dua anak panah, so dia adalah selari. Ini satu anak panah selari dengan yang bertanda satu anak panah. Itu dikenali sebagai segi 4 selari. Okey, maklumat yang diberi ialah segi 4 selari. So kita kena buat pemahaman sendiri. Kalau dia segi 4 selari, maka inilah yang kita tandakan. PQ selari dengan SR, dan yang keduanya S ke P selari dengan R ke Q. Okey, soalan yang pertama ialah penentuan nilai H. Kita tengok nilai H berada di sini. Nilai H berada di Q. Pada titik Q, okey, apakah nilai H-nya? Okey, apakah nilai H-nya? Tadi kita menyatakan bahawa S ke R, SR, garisan SR adalah selari dengan PQ. Oleh kerana dia selari, maka M-nya sama, iaitu kecerunannya adalah sama. Dan di dalam soalan diberikan SR 1/2. Jadi kita buat andaian bahawa 1/2 bersamaan dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Ini ialah formula kecerunan. Okey, jadi kita anggap ini sebagai X2, Y2. Ini sebagai X1, Y1. Jadi Y2 kita ialah H tolak Y1 kita ialah 6 per dengan X2 ialah 0 tolak X1 kita ialah negatif 4. Okey, 1/2. Okey, so 1/2 akan bersamaan dengan H tolak 6 bahagi dengan 0 tolak negatif 4 akan sama dengan 4. Bahagi 4 dibawa ke arah bertentangan akan menjadi darab. So 1/2 darab 4 sama dengan H tolak 6. 1/2 darab 4 kita dapat 2 sama dengan H tolak 6. Jadi negatif 6 dibawa ke arah bertentangan menjadi positif. Kenapa kita tak bawa H ke sebelah kiri? Sebab H kita dalam keadaan positif. Jangan ganggu H. So, 2 negatif akan menjadi positif 6.
sama dengan H. 8 sama dengan H oleh kerana soalan memerlukan H ataupun soalan menghendaki nilai H, maka kita tulis H sama dengan 8 di akhirnya. Okay. So itu adalah untuk menjawab soalan A. Baiklah, bagi menjawab soalan B, di mana soalan B nak kita mencari persamaan garis lurus P ke S. Persamaan garis lurus P ke S. Di dalam soalan ada dinyatakan pintasan bagi garis PS ialah negatif 4. Bermaksud pintasan Y potong pada paksi Y di negatif 4. Maka titik T di sini, titik T akan bersamaan dengan X-nya ialah 0, Y-nya ialah negatif 4. Ini ialah maklumat yang diberikan dalam soalan. Okay. Apabila soalan menghendaki kita mencari persamaan garis lurus PS, maka kita perlu tahu apakah nilai M-nya, apakah nilai kecerunannya. Bagi mencari nilai kecerunan, kita memerlukan dua titik yang jatuh atas garisan PS. Mana-mana dua titik? Saya ada titik P dan saya ada titik T. Saya boleh gunakan mana-mana dua titik yang jatuh atas garisan PS ini untuk mencari kecerunan. Okay, jangan lupa kecerunan kita ialah M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Okay, sekarang saya tak nak ikut contoh yang ini. Saya tak nak ikut contoh yang ini. Saya akan gunakan, katakan saya gunakan ini ialah X1, ini ialah Y1, ini ialah X2, ini ialah Y2. Okey. Jadi Y2 saya, Y2, M saya tak tahu, saya perlu cari nilai M. M saya akan bersamaan dengan Y2. Y2 saya di sini ialah 6. So saya masukkan 6 tolak Y1 negatif 4 bahagi dengan X2 saya ialah negatif 4 tolak X1 saya ialah 0. Bermaksud M saya sekarang akan bersamaan dengan 6 tolak negatif 4 saya dapat 10. Okey. Tolak 4 tolak 0 negatif 4. So kena permudahkan yang ini, gunakan kalkulator. Kalau tak dapat permudahkan secara manual, 10 per negatif 4, kita akan dapat negatif 5 per 2. So jawapannya akan bersamaan dengan kalau kita buat dengan melabel titik yang berlainan, katakan ini ialah X1, maka ini akan jadi Y1. Kalau sebelah sini dah X1, ini akan jadi X2, Y2. Okey, tak ada masalah. Kita label yang mana X1, Y1 ataupun X2, Y2. Dengan syarat X1 mesti berpasangan dengan Y1, X2 berpasangan dengan Y2. Jangan salah label. Okey, selepas kita dapat kecerunan, barulah kita boleh masukkan ke dalam persamaan. Okey, persamaan kita ialah Y sama dengan MX plus C. Okey, M kita ialah negatif 5 per 2. So saya masukkan negatif 5 per 2 X tambah C saya ialah pintasan Y. Okey, memintas pada paksi Y, garis ini memintas pada paksi Y di negatif 4. Saya masukkan negatif 4. Kalau ini negatif 4, saya boleh negatif jumpa positif, negatif. So saya tulis macam ni lah. Negatif 4. So saya dah menjawab soalan B, iaitu persamaan garis lurus PS.
Okey, bagi soalan C, soalan hendak kita mencari pintasan X bagi garis PS. Dalam bahagian B kita dapat tahu bahawa persamaan garis lurus PS ialah Y sama dengan negatif 5/2 X tolak 4. Ini yang kita dapat daripada jawapan B tadi. Sekarang kita nak menjawab C. Bagi menjawab soalan C, bagi menjawab soalan C, dia kata pintasan X bagi garis lurus tersebut. Pada pintasan X, nilai Y mesti sama dengan kosong. Pada pintasan Y, nilai X mesti sama dengan kosong. Jadi saya gunakan formula yang saya dah bolehi daripada B. So, negatif 5/2 X tolak 4. Y saya sama dengan kosong, so kosong sama dengan negatif 5/2 X tolak 4. Saya tulis sebelah sini. So, saya bawa negatif 5/2 X ke sebelah kiri. So, ini akan jadi 5/2 X sama dengan negatif 4. So, 5/2 bawa ke arah kanan, X sama dengan ini. Boleh guna kalkulator, darab jadi bagi ataupun kita bawa secara manual. Negatif 4, 2 bawa bahagi jadi akan jadi darab, 5 akan jadi bahagi. Okey. So kita akan dapat X sama dengan negatif 8/5. Tetapi jika kita menjawab X sama dengan negatif 8/5, kita sebenarnya belum lagi menjawab soalan. Soalan kata pintasan X. So kita kata pintasan X sama dengan negatif 8/5. Kena tulis balik semula sebab soalan bukan disuruh cari X tetapi pintasan X. Jadi tulis balik pintasan X negatif 8/5. Mari kita tengok contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua diberi garis lurus. Ini yang pertama, garis lurus Y sama dengan negatif 1/3 X tambah 3 dan garis lurus yang kedua 2X tolak Y sama dengan 4 bersilang pada titik A. Tentukan koordinat titik A dengan menggunakan kaedah graf. Kalau menggunakan kaedah graf, kita kena gunakan graf. Cara graf. So, ambil persamaan yang pertama. Untuk melukis graf, kita perlukan 2 titik. Untuk melukis graf, ingat kita perlukan sekurang-kurangnya 2 titik. So, memadai kita mencari 2 titik. Okay, kalau kita cari banyak, lebih daripada 2 titik pun itu membazir masa. So, titik yang paling senang nak cari daripada graf ialah kita berikan nilai X sama dengan kosong. Masukkan X sama dengan kosong ke dalam persamaan ini. Okay, yang diberikan. So, Y sama dengan negatif 1/3 X. X sekarang kita masukkan nilai kosong. Okay, tambah 3. So, kita pindahkan. Oh, tak perlu pindah. Sebarang nombor darab dengan kosong akan bersamaan dengan kosong. So, kita tinggal Y sama dengan 3. So, titik yang pertama yang kita dapat ialah 0,3. Okey, titik yang kedua pula ialah apabila Y sama dengan kosong. Okey, bila Y sama dengan kosong, kita masukkan ke dalam formula yang tadi, formula ini. Okey, tetapi sekarang Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong itu yang kita berikan, itu ialah nilai yang kita berikan. Okey, sebab paling senang kita nak mencari
bentuk yang macam ni. Y dengan X, saya nak tahu dia potong pada X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Yang pintasan Y tadi, saya tahu dia potong pada 3. Okey, ini ialah titik 0,3, pintasan Y. Okey, sekarang kita nak cari titik yang kat sini berapa, titik yang memotong pada paksi X. Apabila dia memotong pada paksi X, nilai Y mesti sama dengan 0. Jadi saya masukkan ke dalam formula yang diberikan. So 0 akan bersamaan dengan negatif 1/3 X. Negatif pindahkan ke arah bertentangan. Negatif pindahkan ke arah bertentangan, kita akan dapat positif. Okey, positif. Jadi 1/3 bawa ke arah bertentangan akan jadi darab. So tinggalkan X di sebelah kiri, X akan bersamaan dengan 9. So bermaksud ini ialah pintasan pada X ialah 9 dan titiknya ialah 90. Ini ialah titik 90 nanti. So sekarang saya ada 2 titik. Barulah saya boleh buat satu garisan. Okey, ini bukan dengan graf. Ini hanya lakaran. Tetapi kalau kaedah graf mesti gunakan graf. Baiklah, tadi kita baru saja buat untuk persamaan yang pertama. Persamaan garis lurus yang pertama. Jadi kena ulang semula untuk persamaan yang kedua. Okey, gunakan cara yang sama. Bila X sama dengan 0, masukkan ke dalam persamaan yang kedua pula. Y-nya akan sama dengan negatif 4. Maksudnya titik ini ialah 0, negatif 4. Okey. Apabila Y sama dengan 0 pula, kita gunakan, masukkan ke dalam formula yang kedua. Okey, masukkan Y sama dengan 0. So 0, 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 2. So sebab 4 bahagi dengan 2. 4 bahagi dengan 2. So 2. Jadi kita dapat titik yang kedua ni ialah 2, 0. Okey. Selepas saya dapat pasangan titik tersebut, barulah saya lukis dalam graf. Saya lukis dalam graf. Ini ialah persamaan garis lurus Y sama dengan negatif 1/3 X. Okey, tambah 3. Tadi kita dapat 90 dengan 03. Tandakan kat sini, lepas tu ambil garis pembaris, gariskan garis yang pertama. Bagi garis yang kedua pula, okey, kita dapat nilai 20, tandakan 20 dengan negatif 40. Jadi kita gariskan dua garisan ini. Okey. Jadi tengok dua garisan ini bersilang di mana? Dia bersilang di titik A. Titik A ini ialah nilainya ialah X-nya ialah 3, Y-nya ialah 2. So, titik persilangannya adalah 3, 2. Ini adalah dengan menggunakan kaedah graf. Kita perlu menjawab berdasarkan syarat yang diberikan dalam soalan. Kalau soalan tak tanya kaedah graf, kita masih boleh gunakan penggantian atau penghapusan. Okay. Jadi latihan untuk hari ini, gunakan buku teks tingkatan 3, muka surat 246, praktis sendiri 9.1I, soalan nombor 1 dan 2. Sila buat dalam buku latihan. Yang tiada buku teks boleh tengok lampiran dalam slide yang diberikan. Ini ialah latihan 9.1I yang cikgu nak anda semua buat. Okey. Baiklah, kita tengok dulu latihan yang pertama. Garis soalan memberi kita segi 4 selari FGHT. Kalau segi 4 selari bermaksud Q ke F
adalah selari dengan H ke G. Okey. Pasangan yang kedua pula ialah FG selari dengan KH. Ini pasangannya. Segi 4 selari. O ialah asalan. O ialah asalan bermaksud O ialah kosong-kosong. Apa-apa yang kita jumpa dalam soalan, kita labelkan dulu. K berada pada paksi X. K berada pada paksi X bermaksud pada K, Y sama dengan kosong. Okay. Pada K, Y sama dengan kosong. Okay. Diberi garis lurus F ke G ialah 2Y sama dengan X tambah 20. Sekarang, soalan A ialah tentukan keturunan FG. Kalau FG ialah 2Y sama dengan X tambah 20, kita tahu bahawa persamaan garis lurus mestilah yang umum Y sama dengan MX tambah C. Kalau kita susun sehingga Y sama dengan MX tambah C, kita akan dapat mengesan apakah nilai keturunannya. Jadi untuk menyusunnya menjadi Y sama dengan MX tambah C, 2Y kita kena bagi 2. Kalau 2Y bagi 2, semua kena bagi dengan 2. Maka kita akan dapat Y sama dengan 1/2X tambah 10. Okay. Jadi berapakah nilai keturunan FG sekarang? Nilai keturunan FG, M akan bersamaan dengan 1/2. Okay. Oleh itu keturunan, kita jawab keturunan FG sama dengan berapa? Okay, buat sendiri. Okay. B pula, pintasan Y, garis lurus H ke K. H ke K. Okey, kita tahu FG, keturunan FG adalah bersamaan dengan keturunan H ke K. H ke K. Sebab kita dah label dah. FG, dia selari dengan H ke K. Okey. So, dalam persamaan yang umum, Y sama dengan MX tambah C. Dan ini kita tahu 1/2 kan yang tadi kita dah cari. Okey, sekarang kita tidak tahu nilai C-nya berapa. Macam mana saya nak selesaikan nilai C-nya berapa? Okey, saya tahu nilai H 82. Jadi 82 ini adalah nilai X dan Y saya. Saya masukkan ke dalam formula. Y sama dengan 2, M sama dengan 1/2, X ialah 8 tambah C. So 2 bersamaan dengan 4 tambah C. Positif 4 bawa ke arah pertentangan akan jadi negatif. So 2 tolak 4 sama dengan C. Negatif 2 sama dengan C, oleh itu C sama dengan negatif 2. Saya belum lagi menjawab soalan. Okey, kalau saya dapat begini, saya akan dapat Y sama dengan M saya 1/2 X, C saya negatif 2. Soalan nak pintasan Y. Okey, pada pintasan Y, apa yang sama dengan kosong? Kalau Y, X sama dengan kosong. So, saya masukkan ke dalam persamaan yang saya dah cari. Y sama dengan 1/2 kosong sama dengan tolak 2. So, berapa? Cari dan tulis balik pintasan Y, sebab soalan nak pintasan Y kan? Pintasan Y sama dengan berapa nilai yang telah kita cari. Okey, soalan saya ialah, bagi soalan ni, kalau saya tak buat cara begini, boleh tak saya dapat jawapan pintasan Y? Boleh tak saya dapat jawapan pintasan Y? Bolehlah, saya tak perlu pun masuk X sama dengan kosong. Sebab apabila saya mencari yang ini, okay, saya mencari
Yang ni C kat sini dah menunjukkan pintasan Y. Okey, C di sini telah menunjukkan pintasan Y. Okey, jadi pintasan Y-nya bagi H ke K, pintasan Y-nya H ke K memanglah negatif 2. Kan, kalau saya tak buat bahagian ni pun, saya dah tahu di sini C sama dengan negatif 2. Sebab C ialah memang menunjukkan pintasan Y. Jadi bahagian ni sebenarnya tak perlu pun buat kan. Okey, sebab kita dah dapat Y sama dengan MX tambah C. Di mana C-nya memang dah menunjukkan pintasan Y. Tapi kalau pembuktian dengan cara ni pun tak ada masalah. Cuma panjang sikit lah. Sedangkan kita memang dah dapat jawapan. Okey, bagi menjawab soalan C pula, H ke K, persamaan H ke K. Saya tak nak jawab sebab daripada jawapan B sebenarnya kita dah dapat dah. Untuk persamaan garis lurus H ke K, tolong tulis sebagai Y sama dengan MX tambah C. Okey. Tetapi tolong gantikan M-nya berapa. Kita dah cari dah tadi M-nya berapa. Dan kita dah cari dah C-nya berapa. So, berapakah nilai persamaan garis lurus HK? Okey, tolong cari sendiri. Okey, bagi soalan 2 pula, dia kata PQRS ialah satu trapezium. Kalau trapezium, ini bermaksud P ke S adalah selari dengan Q ke R. Okey, macam mana saya tahu? Daripada keywords kita, trapezium. Trapezium mesti ada dua garis yang selari. Dan diberi RS selari dengan paksi Y. Maksudnya, RS ini adalah satu garisan lurus yang selari dengan paksi Y. Soalannya ialah cari koordinat S. Koordinat S saya, perlu ke saya cari susah-susah? Tak perlu. Kita tengok R berada pada 5. Bermaksud S di sini dia potong pada titik X sama dengan 5. Jadi koordinat S saya terus tulis S ialah 5. Dia jatuh pada paksi X, so Y-nya ialah 0. So saya dah dapat jawapan A lah. Okey, yang kedua, garis lurus Q ke R. Okey, garis lurus Q ke R. Okey, macam mana kita nak mencari garis lurus Q ke R? Ini ialah titik 5, 0. Jadi garis lurusnya tolong cari sendiri nanti M kita kena cari keturunan dulu. Kita kena cari keturunan bagi PS sebab PS ini selari dengan QR. Saya tak boleh cari QR terus sebabnya ialah tidak ada maklumat yang mencukupi di QR. Tetapi saya tahu bahawa QR adalah selari dengan PS. So saya gunakan 8 tolak 0 bagi dengan negatif 3 tolak dengan 5. So berapa nilai M-nya? Okey, selepas saya mendapat nilai M-nya, saya kena masukkan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Saya belum tahu pun nilai C-nya berapa. Okey, saya gunakan mana-mana titik yang ada. Saya gunakan 5, 0 lebih senang. So, Y sama dengan, Y saya ialah 0. Okey, titik saya gunakan 5, 0. Oh, sorry, QR Untuk cari QR, kita tak boleh guna 5, 0. Kita kena gunakan mana-mana titik yang jatuh pada QR. Okey, mana-mana titik yang jatuh pada QR hanya adalah titik 5, negatif 10. So, 5, negatif 10. Okey. So, Y saya sekarang ialah negatif 10 sama dengan M saya berapa? Ini negatif 1 lah kan? Negatif 1, X, 5, C saya tambah C.
So ini akan sama dengan negatif 5 tambah C, negatif 10. Negatif bawa ke arah bertentangan akan jadi positif 5. Oleh itu C sama dengan negatif 5. Okay, so apa persamaan garis lurus saya? Masukkan sendiri. Persamaannya akan sama dengan berapa? Buat sendiri. Okay, dan seterusnya C. Bila saya dah dapat persamaannya berapa, jawapan di sini, bawa ke sini C, dia kata pintasan pada X. Pada pintasan X, pintasan X pada pintasan X, apa yang sama dengan kosong? Y sama dengan kosong. Masukkan ke dalam formulanya. So cari X-nya berapa. So jawab pintasan X sama dengan berapa. Okay. Tolong buat sendiri. Jadi itu saja untuk hari ini. Selamat belajar, jaga kesihatan. Dan jangan lupa buat kerja rumah yang diberikan.